Salam rakan-rakan, saya Dr. Sarwana Kumar daripada KMWED. Hari ini kita akan membincangkan mengenai pengurusan anak baru dilahirkan. Okay. So untuk itu kita perlu tahu, apakah itu kolostrum? Kolostrum adalah susu awal lembu yang amat diperlukan oleh seekor anak lembu yang datangnya daripada ibu. Okay. Susu kolostrum mempunyai antibody yang penting, iaitu immunoglobulin yang amat diperlukan untuk anak lembu tersebut untuk menghindari daripada pelbagai penyakit. Imuniti yang diterima daripada ibu dikatakan sebagai imuniti pasif. Mengapa kolostrum itu begitu penting? Selepas seekor anak itu dilahirkan, dalam masa 24 jam usus anak lembu akan mula tutup, dan selepas itu adalah menjadi amat susah untuk anak lembu itu untuk menyerap antibody yang berada dalam kolostrum. So protein-protein yang besar tidak dapat diserap oleh usus anak lembu tersebut. Kajian menunjukkan pada 6 jam yang pertama, seekor anak lembu berjaya menyerap lebih kurang 66% daripada immunoglobulin yang berada dalam kolostrum. Tetapi selepas 36 jam, anak lembu tersebut hanya berjaya menyerap 7% daripada immunoglobulin yang berada di dalam kolostrum. So, kolostrum ini adalah amat penting sebab ia mengandungi lebih kurang 22% pepejal berbanding dengan 12% pepejal saja di dalam lembu, susu lembu yang biasa. So, kebanyakan bahan pepejal yang ada dalam kolostrum adalah immunoglobulin dan sumber-sumber protein yang penting seperti gula, lemak dan juga beberapa vitamin penting seperti vitamin A dan vitamin E. Now, persoalan pula timbul di mana berapa banyakkah kolostrum yang diperlukan oleh seekor anak. Secara amnya, anak lembu menerima 5 atau 6% daripada berat badan kolostrum dalam 6 jam yang pertama. Dan dalam 6 jam yang seterusnya, dia memerlukan juga lebih kurang 5 hingga 6% of susu kolostrum. So, kalau seekor anak lebih kurang 35 kg, dia memerlukan lebih kurang 1.8 liter kolostrum. Now, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti kolostrum tersebut? Yang pertama adalah umur haiwan itu tersebut. Okay. Jumlah kolostrum dan juga kepekatan antibody yang berada dalam kolostrum adalah amat rendah pada kelahiran pertama dan juga kelahiran kedua. Okay. Berbanding dengan lembu-lembu yang lebih tua. Lembu-lembu yang lebih tua yang mempunyai ambing yang besar mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan kolostrum yang lebih berkualiti. Jadi kalau kita mempunyai lembu yang baru lahir, kolostrum yang dikeluarkan dia adalah mempunyai kualiti yang tidak begitu tinggi. Yang kedua adalah susu yang dikeluarkan oleh lembu tersebut. Okay. Lembu akan mengeluarkan susu kolostrum lebih kurang 5 minggu sebelum kelahiran, dan antibody daripada darah lembu tersebut akan dipindahkan ke dalam kolostrum. Apabila sampai ke tahap kelahiran, kebanyakan ambing akan menjadi besar menyebabkan kebocoran di mana susu ini kerap akan keluar. So, menyebabkan kolostrum yang penting ataupun kolostrum yang mempunyai kepekatan antibody yang tinggi akan tercicir apabila anak itu keluar. Faktor yang seterusnya adalah baka dan juga jumlah susu. Baka yang mengeluarkan jumlah susu yang banyak cenderung mengeluarkan kepekatan antibody yang rendah dalam kolostrum. So, lembu tenusu lebih cenderung untuk mempunyai kepekatan antibody yang lebih rendah berbanding dengan lembu pedaging. Dan faktor seterusnya adalah pemakanan. Kandungan protein dalam pemakanan haiwan adalah amat penting, di mana dia akan memastikan bahawa bilangan ataupun kepekatan kandungan antibody dalam kolostrum tersebut. Pemakanan yang tidak elok semasa proses bunting akan menyebabkan kepekatan immunoglobulin dalam makanan akan terjejas. Now, persoalan yang amat penting. Kalau kita ada banyak masalah-masalah berkaitan dengan kolostrum, dan saya dah bagi tahu kolostrum adalah amat penting untuk seekor anak, apakah yang boleh dilakukan? Persoalan timbul, bolehkah kolostrum komersial digunakan sebagai pengganti kolostrum sedia ada? Nah, anak lembu yang telah melalui proses kelahiran yang panjang
cenderung mengambil masa untuk berdiri dan juga mengambil kolostrum daripada ibunya secara biasa. Dalam lembu tudusu, apabila lembu dilahirkan, anak lembu akan dicerai dan proses untuk memberi kolostrum akan juga menjadi lambat. Dan ini akan menyebabkan proses di mana jangka masa penerimaan kolostrum akan terjejas. Right? So, dengan erti kata lain, penggunaan kolostrum komersial adalah amat digalakkan dan saya memang meminta tuan-tuan untuk mencari itu sebagai jalan penyelesaian. Okay, now saya dah di KMWED kita telah pun menyediakan satu protokol yang untuk memastikan bahawa anak yang baru lahir mendapat semua jenis pemakanan dan juga penjagaan yang rapi supaya dia akan menjalani kehidupan sebagai ke arah dewasa yang betul. Di video yang lain saya akan menceritakan panjang lebar tentang program tersebut.